itu datang, bukan bermakna kami tidak boleh memberi jawapan dan respon balak kepada kritikan tersebut. Ramai beranggapan apabila kritik kena dengar, jangan jawab. Jangan jawab, supaya kalau jawab nanti, oh itu dianggap tidak menerima kritikan. Saudara, menerima kritikan satu perkara yang lain, menjawab kritikan itu adalah satu perkara yang lain pula. Kritikan yang sampai kami terima, apa yang baik kami akan jadikan pengajaran dan iktibar. Dan banyak pun tindakan-tindakan yang kami lakukan dalam Dewan Pemuda adalah hasil daripada kritikan daripada anggota-anggota bawahan dan juga orang ramai yang mengkritik Dewan Pemuda. Banyak, bukan satu dua. Banyak tindakan kita yang juga kerana kita responsif terhadap kritikan yang dihantar kepada kita. Tetapi di sana ada kritikan-kritikan yang tidak berasas. Ada kritikan yang tidak berdasarkan kepada fakta yang betul dan tepat. Maka kami kena jawab. Baik. Jawapan terhadap kritikan itu juga sebenarnya yang digunakan oleh uslub Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim sebagai contoh, mewakili Islam, agama yang diwahyukan oleh Allah. Seringkali berdepan dengan kritikan daripada Yahudi, daripada ahli kitab, juga daripada pihak munafiqin dan seumpamanya. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapati sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim itu adalah diturunkan oleh Allah untuk menjawab kritikan Yahudi, Nasara, musyrikin dan juga lainnya yang memberi kritikan kepada Nabi SAW. Artinya kalau Allah sendiri tidak berdiam diri, kalau Nabi sendiri tidak berdiam diri untuk mendengar kritikan daripada lawannya, maka saya mengambil uslub yang serupa untuk memberi penegasan dan juga jawapan kepada sebahagian kritikan yang perlu diberikan jawapan. Adapun sebahagian yang lain pula, kritikan-kritikan itu memang kami terima dan kami ucapkan satu ucapan yang baik, tahniah, kerana berani untuk memberikan kritikan kepada Dewan Pemuda PAS Malaysia secara terbuka. Saya salut apa yang telah dah lakukan. Yang pertama. Yang kedua, berkait dengan kepimpinan ulama. Sebentar tadi 2-3 rakan telah menjawab yang saya kira satu jawapan yang boleh kita fahami. Cuma saya nak bawa sedikit komentar ataupun sedikit ulasan yang belum disentuh. Sepatutnya kita gerakan Islam, sepatutnya kita hanya ada satu saja standard keahlian, iaitu ahli PAS. Sama ada dia pemimpin ataupun dia ahli biasa, dia adalah ahli PAS, anggota Parti Islam Se-Malaysia PAS, anggota gerakan Islam yang menjadi Abnaul Harakah ini. Patutnya satu saja standard keahlian, iaitu ahli PAS. Mungkin ahli PAS itu sebagai pemimpin dan mungkin ahli PAS itu sebagai anggota biasa. Sepatutnya. Tetapi kemudiannya datang pengkategorian ini. Ini ulama, ini profesional, ini aktivis. Alangkah kalau kategori ini tidak ada. Semua kita adalah ahli PAS. Kerana itu bukan kategori, itu merit sebenarnya. Apabila kita masuk menyertai Parti Islam Se-Malaysia PAS ini, sepatutnya kita kena upgrade. Kita kena upgrade supaya kita menjadi seorang anggota yang berilmu, anggota yang memahami Islam. Sebab kita menyertai gerakan Islam. Walaupun kita ahli biasa, kita tidak boleh berpada dengan kejahilan. Al-jahlu wal kufru kahataini wa asyara ila ainain. Kejahilan dan kekufuran itu, kata Nabi, bagaikan dua perkara ini, seraya menunjuk jarinya kepada mata hitam dan mata putih. Artinya orang yang jahil bila-bila masa boleh rosak akibat. Orang yang jahil bila-bila masa boleh rosak pemikiran. Kerana dia adalah musuh nombor satu kepada umat. Tak apalah parti lain, tapi Parti Islam Se-Malaysia PAS sebagai sebuah gerakan Islam, apabila kita menyertai, maka kita mesti memahami Islam. Sebab kita nak memperjuangkan Islam. Mana mungkin kita boleh memperjuangkan Islam dalam keadaan kita jahil, kita tidak memahami Islam.
Semua kena upgrade, daripada AJK, daripada ahli biasa, anggota di kawanan, pemeriksa kira-kira, semua kena upgrade. Belajar Islam, tuntut ilmu, sehingga dia menjadi seorang yang alim dan seorang yang pakai tentang Islam. Semua tanggungjawab semua. Sebab tu kali ini kalau kita kena faham, dia tak timbul dah isu, dia tak timbul dah pergaduhan, dia tak timbul dah salah faham. Presiden kena ulama. Dia maksud presiden kena ulama, dia bukan dewan ulama, dia bukan individu, dia adalah merit. Seorang yang nak menjadi pemimpin, dia mesti berilmu. Jawab kepada ilmu itu ulama, kena alim. Seorang yang nak menjadi pemimpin, tafaqahu qabla an tusawwadu, tafaqahu qabla an tasudu. Kena pakai, kena memahami agama, kena memahami secara mendalam Islam ini, kerana kita nak memimpin. Saya sebut semalam sebagai satu analogi yang sangat mudah. Kalau kita nak jadi ketua, nak jadi pengurusi Persatuan Bahasa Malaysia, tiba-tiba Bahasa Malaysia kita fail, kita tidak layak untuk menjadi pengurusi Persatuan Bahasa Malaysia. Sebab kita tidak ada merit, kita tidak ada kelayakan itu. Sama juga kita nak memimpin gerakan Islam. Ini bukan gerakan parti Tupperware ataupun gerakan parti MLM dan seumpamanya. Kita parti Islam, maka merit pada gerakan parti Islam ataupun gerakan Islam, meritnya adalah mesti memahami Islam, mesti mendalami Islam. Oh, yang tak faham Islam tidak boleh berpada dengan kejahilan. Dia mesti datang ultra, dia mesti datang tamrin, dia mesti datang program, dia mesti datang istimak, kerana kita nak upgrade ilmunya. Sebagai contoh, istimak kita ini kita telah upgrade satu pentafsiran tentang satu surah, iaitu surah Al-Munafiqun. Saya telah hafal dan talaqi secara direct daripada seorang yang berautoriti dan berkelayakan untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau kita buat istimak tarawih macam ni, saya rasa tak tahu bila kita nak habis tafsir surah Al-Munafiqun itu. Tak tahu bila kita nak habis tafsir surah Al-Hujurat. Tak tahu bila kita nak habis tafsir surah As-Saf. Walaupun kita kata kita mencari di luar, tetapi pasti itu membantu dengan program-program untuk upgrade ilmu kita. Jadi saudara, itu merit. Saya kena maaf nak sebut satu kata-kata. Innahu lal Islam illa bi-jama'ah, wala jama'ata illa bi-imarah, wala imarata illa bi-ta'ah. Faman sawwadahu qawmuhu 'ala al-fiqh kana hayatan lahu wa lahu. Wa man sawwadahu qawmuhu 'ala ghairi fiqh kana halakan lahu wa lahu. Kenapa kata sesungguhnya Islam ini tidak akan dapat ditegakkan ataupun tak sempurna Islam itu bergerak melainkan dengan jamaah. Tak boleh kita nak bawa Islam dengan Law Rangers, dengan dan memang tak boleh kita nak bawa secara individu. Sebab tu filem-filem hero individu ni tak laku dah sekarang. Mana ada orang buat dah filem macam dulu Rambo kawan-kawan dia pergi kawah Vietnam. Tak laku dah, hero kawan-kawan tak laku dah. Sekarang ni filem kebanyakan mutakhir hero berlama-lama. Dia campur Iron Man, Captain America, Rambo campur. Dia, sebab apa? Itu yang top kan. Dia mula sudah menyedari dan dia sudah belajar daripada PAS bahawa bahawa tak boleh nak berjuang seorang-seorang diri. Tak boleh. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan ayat ini Allah sebut Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah sebut dalam ayat ini satu saf. Satu saf makna satu jamaah. Satu jamaah. Kita sembahyang, imam depan, imam kata betulkan saf, maknanya di belakang dia ramai, satu jamaah. Tapi kalau makmum dia seorang je, ada ke imam kata betulkan saf, nanti makmum kata bocor kata aku seorang je belakang. Dia saf maknanya satu jamaah. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini, kalau Allah suka kita berjuang satu saf, artinya Allah tak suka kita berjuang seorang-seorang. Dia kena berjamaah. Sama juga mafhum mukhalafah daripada ayat ini juga, Allah suka kita berjuang satu saf, maka Allah tak suka kita berjuang banyak saf, sufuf. Baik, apa yang saya nak sebutnya ialah kena berjamaah. Jamaah itu tak boleh sempurna melainkan dengan ada kepimpinan. Kena ada kepimpinan. Dan kepimpinan itu tak sempurna melainkan ada ketaatan. Lalu Nama sambung lagi, Nama kata barang siapa yang memimpin kaumnya
dalam keadaan dia tidak memahami, dia tidak ada teks, dia jadi pemimpin parti Islam, dia tak faham dari Islam, maka dia adalah membawa kebinasaan pada dirinya dan juga kepada anggota parti. Sebagaimana sebelum itu terang kata, orang yang nak jadi pemimpin kepada kaumnya, dia mesti faham, dia mesti fit dulu. Barulah hayatan lahu walahu, barulah dia memberi kehidupan kepada dirinya dan juga kepada anggota partinya ataupun kaum. Artinya kalau dia jadi pemimpin dalam keadaan dia tidak ada fit, ghairi fit, halakan lahu walahu, dia akan membinasakan dirinya dan dia akan membinasakan kaum ataupun partinya dalam konteks kita. Artinya dia kena ada ilmu. Logiklah kalau nak jadi pemimpin tiba-tiba dia jahil, itu dia kena pemimpin. Kita rendah ke orang yang jadi pemimpin kita orang jahil? Tentu tak terima. Syaratnya alim. Siapa orang alim tu? Kita tak boleh sebut. Sebab apa? Alim itu berhak. Semua antum ni kalau mengaji semua belajar betul-betul dalami ilmu agama dan memang itu kewajiban saudara, maka saya layak jadi presiden akan datang. Tak layak. Sebab saya mengaji bagi akademik, saya belajar arkitek, saya belajar doktor, macam mana saya nak alim agama? Saudara, belajar bab agama kewajipan. Kita tak boleh buat alasan saya belajar arkitek maka saya tak perlu belajar Al-Quran. Sebab kita mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi tanggungjawab kita kena faham agama. Mana boleh kita menjadi seorang Muslim dalam keadaan kita tak faham agama yang kita anut? Wajib kita faham. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tafaqquh fiddin menjadi satu kewajiban. Liyatafaqahu lam al-amr. Wajib. Hendaklah dia tafaqquh dalam urusan agama. Barulah dia boleh jadi pemimpin untuk memainkan peranan tanggungjawab, memberikan ingatan, memberikan amaran, memberikan ilmu kepada masyarakat. Itu satu yang saya nak sebut. Jadi tak perlu faham. Saya mengaji bahagian doktor, saya bukan ulama. Siapa kata kalau mengaji bahagian doktor kalau tidak belajar agama, tak perlu belajar agama? Dia wajib belajar agama. Sebab tu saya rakan-rakan kita bina di Mesir sebagai doktor. Kita sebut pada rakan-rakan kita ambil masa lepas belajar medik, belajar habis kelas, pergi kelas tafakuh di rumah-rumah rumah masyayikh kita ataupun di tempat-tempat dianjurkan oleh persatuan belajar. Akhirnya dia balik ilmu kedoktoran dia pun tinggi dan dia juga punya ilmu yang tinggi dalam syariat. Maka dia layak jadi presiden pasal dia ada ilmu. Dia capai merit itu. Perkataan ulama itu adalah merit, bukan perkataan itu ialah dewan ulama. Orang yang duduk dalam dewan ulama dia yang layak jadi. Dewan ulama itu platform, itu wadah, itu organisasi. Ulama adalah merit. Merit. Ada saya pernah jumpa seorang hamba Allah. Dulunya Allah, saya tak ada gamak lah tengok dia. Masa saya belajar di sekolah tu, saya tengok dia ni memang ada gamak. Dengan nakalnya, dengan sosial, tapi takdir Allah Ta'ala satu peringkat. Dia insaf, dia sedar, dia menyertai gerakan Islam, kemudian pas sambung pelajaran, pergi ke luar negara, balik, alhamdulillah. Hari ini menjadi seorang yang begitu disegani dan dihormati. Saya tak sebut nama dia pasal dia ada rekod lama yang tidak baik. Jadi cuma saya nak sebut ni, dia sudah menjadi seorang yang sangat dihormati, alim dan berilmu. Jika saya pula kena belajar daripada dia banyak kali. Itu satu. Dia tak setimbul lah isu kalau boleh lah, kami membariskan dalam Dewan Pemuda tanpa sebarang dikotomi. Tanpa sebarang dikotomi. Lalu saya sebut tiga-tiga ni, kalau nak kategori lah, patutnya tidak cukup ahli pak. Dia mesti faham Islam dan dia berjuang. Dia doktor, dia ahli pak. Dia engineer, dia ahli pak. Dia arkitek, dia ahli pak. Dia aktivis biasa, dia penoreh ketak, dia ahli pak. Tapi dalam keadaan dia ahli pak, semua berpada begitu tak. Semua ahli pak wajib mendalami urusan agama. Sebab mendalami urusan agama adalah kewajiban setiap individu. Bukan fakulti syariah saja yang mesti mendalami urusan agama. Bukan fakulti usulnya saja yang wajib mendalami agama. Mendalami urusan agama
adalah kewajipan kepada setiap seorang yang mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itu Dewan Pemuda anjuk program macam ni kerana upgrade ilmu pada semua anggota-anggota yang kita memang menyadari bahawa ada kepelbagaian latar belakang. Baik, kalaupun kita nak sebut tiga-tiga tadi, saya kata ketiga-tiga ni saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. Tadi Muslimat tanya, apakah ini musuh kerek, apa-apa kerek, dia begini lah. Benda ni kadang-kadang datang daripada kekeliruan, datang daripada kesamaran kita. Sementara musuh dia akan masuk melalui kekeliruan yang berlaku itu dan dia menajamkan krisis di kalangan kita. Sepatutnya tak. Sepatutnya tidak. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana orang mengkritik pemuda? Dan disebut sebagai pemuda ini tidak respon kepada keperluan semasa yang hari ini kita lihat orang suka kepada wacana-wacana bincang pemikiran semua sekali. Saudara, terima kasih atas pandangan. Cuma saya nak sebut ini, Dewan Pemuda adalah sayap kepada gerakan Islam, yang mana dia berperanan dan berfungsi untuk mengambil semua perkara yang dicakupi oleh Islam. Dia tak berhenti kepada wacana pemikiran saja. Sebab PAS bukan gerakan pemikiran, sebagaimana PAS bukan gerakan sufi, sebagaimana PAS bukan gerakan ekonomi, sebagaimana PAS bukan gerakan fiqh, sebagaimana PAS bukan gerakan kebajikan, tetapi PAS adalah gerakan Islam yang merangkumi semua sekali. Dan kita melakukan kesemuanya. Kita melakukan kesemuanya. Mungkin pihak yang fokus kepada wacana pemikiran, dia tak fokus lain. Hari-hari dia fokus pada wacana pemikiran. Anjur satu-satu. Dia boleh anjur 5-16 satu hari wacana itu untuk dihadiri oleh pembentang-pembentang dan dipikir, dia wacana dan dia bentang idea-idea macam-macam. Sebab hari ini fokus. Sedang kita ini terpaksa fokus kepada semua perkara. Dan bukan bermakna kita meninggal perkara itu. Sebagai contoh, tanpa saya menafikan ada kelemahan dan kekurangan, dan insya-Allah atas kelemahan dan kekurangan itu dengan kritikan dan pandangan saudara kita akan pertingkatkan dari masa ke semasa. Yang terbaru melalui penerangan, jabatan penerangan kita atau pelajaran penerangan kita telah mewujudkan satu badan NGO. Sebab biasa sebelum ni kita buat atas nama parti. Atas nama parti ni orang kurang minat. Hanya orang PAS saja yang hadir, ataupun orang-orang yang tokoh PAS saja hadir. Orang awal dia akan pilih, dia akan select apa dia nak hadir ataupun tidak. Kalau buat terbuka mungkin dia tak. Kalau buat tertutup pun dia tengok isu pula. Sebab dia tak berminat untuk menyertai program yang dianjurkan oleh parti politik. Ada tekanan itu. Maka yang parti politik teruskan, yang side yang lain ataupun aspek yang lain kita tumbuhkan satu ini. Yang terbaru ni kita wujudkan info ini kita berperanan untuk menganjurkan wacana-wacana. Sebelum datang wacana ni, era wacana ni baru lagi 2 minggu, 3 minggu kebelakangan je. Sebelum era wacana ni ialah era forum perdana. Waktu era forum perdana, Dewan Pemuda lah yang menjuarai forum ke seluruh negara. Kita lah yang menjuarai forum-forum di seluruh negara. Forum ini pula, era forum itu mari 5 tahun ke belakang ini. Sebelum era forum itu, ceramah-ceramah umum, ceramah-ceramah parti politik, pentas-pentas pidato. Pemuda juga yang lead medan itu. Jadi apabila begitu, kita bergerak mengikut keperluan. Oleh kerana ada keperluan sekarang nak berwacana, kita wujudkan satu platform, kita tutur wacana. Kita bincang bab jenayah, kita bincang bab TPPA, kita bincang bab ekonomi, kita bincang bab syariah dan seumpama. Dan kita juga hantar perkara ni ke negeri-negeri supaya negeri-negeri juga menganjurkan. Mungkin taburan wacana itu tak menyamai lah dengan gerakan wacana ataupun gerakan pemikiran, kerana dia fokus. Dia punya KPI dia ialah mewujudkan wacana sebanyak mungkin. Contoh, jadi dia boleh buat wacana dengan begitu banyak. Ada pun kita pemuda tak boleh fokus pada wacana saja, sebab banyak lagi bidang-bidang lain yang kita nak sertai. Kita bukan gerakan pemikiran semata-mata.
Oleh karena itu kita terima, tapi kita tidak hanya berhenti di atas gerakan, wacana dan forum semacam. Banyak aktiviti lain yang kita buat. Jadi saya nak senaraikan itu saya tak pernah sabar lah. Sebab mungkin saya tahu dan tak pernah sabar, saya tak tahu. Tak pernah sabar kalau saya tak tahu apa ya pemuda buat. Sebab kita buat ini bukan bawah tanah, kita buat di atas tanah. Program-program kita macam contoh istimewa lah. Istimewa ni semua orang tahu. Tapi secara perasaan dalam keadaan kita buat ni, orang semua tahu, ada orang yang tak tahu. Dan ada orang yang buat tak tahu, dan ada orang yang sengaja tak nak tahu walaupun dia tahu. Berapa banyak tahu? Saya dapat mesej tu. Dia kata kita mempunyai 3-4 program ataupun 5-4 program yang cukup baik. Dia pun senaraikan program-program itu. Dia tak senarai istimewa terbaru dalam Facebook, dalam Twitter, di nak kata dia tak tahu, tak apa. Tapi mungkin ada orang tak tahu program kita ini. Dalam keadaan kita buat terbuka, lapang, terbuka, semua orang tahu. Tapi ada orang tak tahu. Dan buat macam mana? Yang tak tahu tu dah kata pemuda tak ada program. Waktu dia kata pemuda tak ada program itu, kita sudah sibuk beristimewa pada hari ini. Tapi macam mana istimewa? Yalah, walaupun lain kelas timbul dekat sini kan. Sekali lagi. Dalam keadaan sekelas timbul keluar satu mesej. Pemuda tak ada program. Aku tengok buat program ni. Rupanya dia tak tahu. Tapi kita buat macam mana? Nak suruh semua orang tahu program kita. Impossible. Ada orang yang takkan tahu. Dan yang tak tahu itulah yang dia tulis dalam Facebook. Kata-kata, kalau dia tahu, insyaAllah dia akan tulis apa yang dia tahu. Kalau dia amanah dengan ilmu dia lah. Baik, saya sebut begini. Kita buat program berdasarkan kepada keperluan dan tuntutan semasa. Kita juga turun di pentas pilihan raya. Kita juga turun dalam demonstrasi. Macam contoh tadi dalam NKP itu, sikit demonstrasi. Itu yang dia terima SMS, orang kata dia, kemudian dia sikit demonstrasi. SM yang saya terima pula, dia kata, Ustaz, kalau saya jadi Ustaz, saya akan buat demonstrasi hari ini pula. Saya kata macam, saya tunjuk dia macam, Ustaz, kalau saya jadi Ustaz, saya akan buat demonstrasi hari ini. Yang kawan ni buat ini, pemuda ni tak ada jalan, batal demonstrasi. Dan mana itu? Ini akhirnya saya terpaksa galas tandai. Mula-mula kita tarik tandai. Dia kata bodoh. Tandai ada, tak main. Kita naik atas tandai. Dia kata bodoh juga, tandai kecil. Dia tu bapak ni besar. Naik atas tandai. Nyanyi atas tandai. Kesian pada tandai. Lah, saya kata ikut lah tandai. Ingatkan selesai masalah. Tak selesai juga, orang kata gila. Apa ni gila? Tak perlu buat orang pikul tandai. Jadi saudara, berlaku adil sedikit pada kami. Teruskan kritikan, tak masalah, tapi berlaku adil sedikit pada kami supaya senang kami buat kerja. Okey, satu lagi timbul kata Johan tadi. Pengarah Johan dia katakan, saya beri isyarat pada dia tak jawab. Biar saya yang menjawabnya sebab saya adalah Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Sehingga saat ini sebelum siapa-siapa ambil alih kepimpinan ini, saya dah hormati sekalian. Saya baca statement. Terus terang saya sebut, ini memang perkara baru dan menjadi budaya baru. Secara pribadi memang saya tak pleasant dan saya tak suka. Tetapi saya beritahu itu bukan juga melobi. Dia bukan lobi. Dia hanya menyatakan tawar untuk menyenaraikan 3
wakil daripada Johor untuk dipilih dalam muktamar pemuda Kelantan. Sementara pihak PAS pusat mengeluarkan kenyataan boleh kempen dengan syarat kempen cara baik, cara positif dan tidak memburukkan lawan ataupun tidak memburukkan individu yang lain. Baik, itu cara PAS pusat yang telah dibuat, ada garis panduan. Benda itu bagus. 2 hari lepas Sinar Harian tanya saya sendiri pun tak selesa dengan PAS pusat, tapi saya tidak menolak pasal itu dah jadi keputusan. Tapi saya mewakili pribadi saya lah. Saya kata saya tak sebab ini budaya baru ni nanti kita kekok, kita tetap selesa dan seumpama. Jadi apa yang dibuat oleh Johor juga adalah satu mengambil budaya baru yang dimaksudkan. Baik, tapi saya tak anggap dia sebagai lobby sebab saya tak tengok lagi dia punya lobby tu. Kalau setakat surat tu hanya dia menyatakan tawaran dia dan disebut nama. Saudara dah hormati sekalian, harapan saya adalah harapan saya seboleh-bolehnya tidak begitu. Tetapi oleh kerana parti kita di demokrasi, perlembagaan protokol, siapa nak tanya boleh, tapi siapa yang nak tanya? Saya dengar maklumat saya ni nak tanya ketua pemuda Kelantan ramai. Wartawan tanya saya, macam mana orang lain nak tanya? Saya kata kalau yang bertanding itu jauh lebih baik daripada saya, menjadi kewajipan kepada perwakilan memilih orang yang terbaik berbanding diri saya. Itu sikap saya selama-lama. Kira-kiranya ada. Tapi kalau yang bertanding itu minum dulu. Sendiri mau ingat. Kenapa? Karena merit kita dalam mencari yang terbaik. Bukan Nasruddin, bukan Nek Abdul, bukan Dr. Raja, bukan nama orang itu, tetapi memilih yang terbaik. Siapa nama yang dapat merit terbaik sebagai seorang pemimpin, maka itu orang yang layak untuk dipilih. Dan saya tidak akan merendahkan nilai intelektual dan daya cendekiawan yang ada pada saudara untuk saudara membuat merit ataupun membuat pilihan yang tepat kepada siapa yang menepati kedudukan yang terbaik. Jadi saya harap saudara tidak salah faham kepada Johor soal teknikal apa semua tu. Tak apa, nanti pihak Johor akan memberi penjelasan lebih detail kepada mesyuarat Dewan Pemuda PAS Malaysia. Tapi secara umumnya saya menyebut bahawa itu bukanlah satu sebagaimana disebut tadi lah melobi apa semua sekali secara yang negatif. Lobby pun nak kira lobby pun ada dua, lobby yang negatif dan yang tidak negatif. Jadi saya kira itu bukan yang negatif. Apa lepas ni saya lepas kalau dapat yang jual, saya dapat siapa pula hantar pada saya? Pasti pula pengarah pasti, dia kata dia ada 70,000 pelajar-pelajar pasti yang kau sokong dia. Saya kata masuk. Jangan bawa pelajar pasti di mundi dari perwakilan muda sudah. Itu tak masuk guru-guru pasti kan? Guru pasti ada 4,000 lebih, 5,000 lebih. Baik, tak apalah. Saya nak sebut bahawa itu keterbukaan yang kita ada. Baik, bagaimana kita nak membawa akhir sekali saya nak sebut sebelum saya beri pada pengurus. Ada yang saya tinggal? Amal. Baik, amal. Apakah amal ada tarbiyah? Kenapa kita tak tarbiyah amal? Kalau tengok pada prestasi yang ada pada hari ini, patut amal tarbiyah kita. Kalau tengok pada prestasi yang ada hari ini, patut amal tarbiyah. Saudara nak
nak jadi macam Amar yang duduk tengah-tengah panas jaga parking, yang duduk tengah-tengah panas jaga keselesaan majlis, duduk di sok hadapan dalam demonstrasi berdepan dengan polis. Sebelum kita kena ambush, dia dulu kena. Sebelum kita kena gas, dia dulu kena. Patut kita kena panggil jauh utama tu tarbiah kita. Jadi kalau kita nak tanya apa tarbiah kita pada utama, rasa macam terbalik pula. Terbalik. Cuma kalau nak tanya dari segi syllabus, nak tanya dari manhaj, ada. Jabatan Amal dia ada modul dia sendiri. Dia ada modul. Sebab tu kita ada jambore tiap-tiap tahun. Kita ada aktiviti-aktiviti di peringkat negeri. Jambore ni di peringkat pusat pun ada, di peringkat negeri pun ada. Kemudian selain pada jambore itu dia ada aktiviti-aktiviti lain, latihan-latihan kepakaran, latihan pengurus kawaknya, beruniformnya dan juga macam-macam lah. Saya nak sebut istilah-istilah tu memang Amal yang lebih layak menyebutnya. Tapi dalam masa yang terhad saya tak perlulah pengarah Amal menyebut. Cukup saya kunci dengan kata kunci bahawa patut amal lah hak tarbiah kita. Sebab kalau suruh kita lah duduk hari ini Amal dah ada ambulance bawah. Lambat 3 minit. Amal bergerak dengan ekonominya, dengan aktiviti-aktiviti. Dalam Sabimah pasal amal tu dia akan terus bergerak dengan slogan Al-Amalu Lillah. InsyaAllah. Kita faham ya, masuk pengarah ya. Okey dah. Ya. Okey. Akhir sekali. Masa dah tamat. Ni tak tutup lagi, ni baru jawab soalan ni. Tentang bagaimana kita nak menyampaikan Islam dan juga dakwah kita ni dalam keadaan dengan nas yang sampai kepada kita ialah dengan orang beriman kita mesti tegas, dengan orang kafir kita mesti berlembut. Maaf, dengan orang beriman kita mesti berlembut. Pasal dia balik. Dengan orang beriman kita mesti berlembut, dengan orang kafir kita mesti tegas. Itu satu daripada nas. Banyak lagi nas lain yang mengajar kita bagaimana kita nak menyampaikan dakwah secara hikmah. Jadi dah memastikan perkara ini sangat subjektif. Perkara ini sangat subjektif. Kita tak boleh nak jawab kalau gini kena gini, kalau gini kena gini. Tidak. Dia kadang-kadang perkara paling penting dalam dakwah ini ialah kreativiti kita, kepelbagaian dan juga kita punya daya untuk kreatif dalam mencipta suasana dan mencipta kaedah penyampaian dakwah. Tak semestinya kita terikat dengan teks, uslub berdakwah dan juga metodologi dakwah yang kita pelajari. Kadang-kadang kita berdepan dengan suasana yang baru. Kita perlu ada kebijaksanaan itu. Jadi kebijaksanaan inilah sebenarnya suatu yang sangat hikmah yang perlu kita halusi, dan biasanya pelibatan, pengalaman dia akan mengajar kita banyak perkara. Dia akan mengajar kita banyak perkara. Jadi saya rasa rigid lah, rasa rigid dengan satu cara, dengan satu kaedah. Kadang-kadang lembut itu hikmah dan kadang-kadang kasar itu hikmah. Sekarang menyebut satu kisah sebagai penutup. Sewaktu saya nama Dinul Islam, dia dapat maklumat Nabi sedang mengadakan usrah di rumah Arqam Abil Arqam dengan niat untuk membunuh Nabi SAW. Dia datang ke rumah Arqam Abil Arqam setelah dipukul adik iparnya. Dia ketuk pintu. Nabi dan para sahabat yang di rumah Arqam Abil Arqam pada waktu itu terkejut apabila pintu rumah diketuk dalam keadaan anggota usrah dah cukup, dan usrah itu dibuat secara rahsia, tak ada orang lain tahu. Macam mana ada orang itu? Nabi minta supaya Hamzah bin Abdul Muttalib pergi tengok siapa yang ada di luar pintu, melalui ayun dan lubang pintu yang ada di pintu tersebut. Tengok siapa ada di luar. Hamzah pergi tengok. Dia balik kepada Nabi, dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, Omar. Dia sebut Omar habis muka sahabat itu berubah. Sebab Omar ni ganas pada waktu itu. Dia pemegang world champion.
memang tali pinggang hitam dia tu. Di bumi Mekah memang dia hendak. Jadi bila datang Umar, semua berubah. Nabi kata kepada Allah, Nabi kata buka. Benarkan dia masuk. Kalau Umar datang dengan niat yang baik, kita sambut dengan baik. Kalau dia datang dengan niat yang jahat, kita akan kelar lehernya dengan menggunakan pedang yang berada di tangannya sendiri. Itu jawapan seorang pendekar, seorang yang berani. Jadi Allah pergi buka pintu. Umar masuk. Bila Umar masuk, Nabi terus menerpa ke arah Umar. Dia pegang leher baju Sayyidina Umar. Orang zaman dulu dia pakai kain, bukan baju dia lah, kain. Dia pegang leher ini, bagian leher baju ini, dia angkat ke atas. Dia kata, ya Umar, kenapa kamu datang kemari? Untuk apa kamu datang kemari? Sayyidina Umar setuju apabila Nabi pegang leher baju ini. Semenjak dia jadi ketua mafia Mekah, usahkan orang nak pegang baju dia, nak merintah depan dia pun tak berani. Nak merintah depan dia pun tak berani. Ini lebih daripada geng 32. Kecil dia 32. Ini geng Sayyidina Umar, orang tak berani merintah depan. Tiba-tiba Nabi datang pegang leher baju, angkat. Dia kata ini bukan sembarangan manusia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia mengucap kalimah la ilaha illallah waktu Nabi berkafar dia. Oh, kalau Nabi buat lembut-lembut masa tu boleh dia lah, mendapat dia. Tapi Nabi keras, tadi itulah hikmah yang ada pada waktu. Itulah kebijaksanaan yang ada pada waktu. Jadi saudara dan hormati sekalian, soal nak menyampaikan risalah perjuangan dakwah ni kita. Adapun soal dalaman, insya-Allah saya atas teguran dan juga respon daripada saudara Razak Lembah Pantai tadi, saya akan berikan perhatian untuk melihat sejauh mana kebenaran di atas maklumat-maklumat yang diberikan, dan insya-Allah kita juga murnikan apa yang tidak jelas dan kita akan perbetulkan apa yang keruh. Insya-Allah saya ambil tanggungjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.